warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, I can hear very good vibes. Okay, so actually saya sangat teruja nak datang kelas hari ini, sangat excited. So here I am. Hari ini saya datang akan share knowledge baru dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sikit-sikit lagi. Whatever sikit-sikit. Go on with the beat. Okay, ada nama baru. First of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Suziani dan Puan Nabila. Dulu tak dapat datang hari ini kerana merealisasikan program hari ini. So thank you very much to NRO and to all of you. Welcome to the class. Alright. So hari ini kita akan satu hari bersama-sama untuk training creating great persona for corporate image. Right? So okay, sebelum kita teruskan dulu, saya izinkan saya perkenalkan diri saya. Mungkin ada muka baru yang tak kenal dengan saya kan. Kalau yang dah lama tu mesti nak tahu Puan Ain buat apa lepas dia keluar DM. Betul tak? Okay, so nama saya Nur Ain. I was with DM before. Last division yang saya join ialah NOC, Network Operation Center. And then saya left DM in September 2021. Lepas tu saya embark into a new world lah. Saya menceburkan diri dalam fashion industry as entrepreneur. So buat business kecil-kecil, I produce my collection under the label Anis Official Empire. Okay, and then lepas tu earlier this year, bila saya rasa tak cukup lah, so saya rasa this is the time for me to give back to the nation, give back to the community. Okay? Saya rasa sebab dari dulu saya suka jaga penampilan. So masa kerja pun saya suka jaga penampilan. So saya rasa this is the time saya nak share dengan sesiapa yang memerlukan macam mana nak jaga image. Okay, and saya dapatkan certification earlier this year sebagai professional image consultant. Okay, alright. Sebelum kita teruskan, apa kata kita buat deal dulu. Boleh Deal, ada agreement. Okay, to make the class diary, boleh tak kalau saya every time saya cakap hello everyone, so you all can reply hello, boleh? Boleh. So that you all tak ada lah badan kat sini kan, fikiran kat sana, Kak Zindan tu kat sini, telinga Cik Amsar kat bawah. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, saya nak bagi hadiah pada the most participative participants. Macam mana caranya? Okay, bila saya tanya soalan, dia jawab. Ataupun dalam kelas saya nampak very sporting, very participative, kita akan bagi hadiah. Macam mana cara nak bagi hadiah? Setiap kali you all participate, saya rasa saya nak bagi hadiah, saya akan bagi stiker. Atas meja tuan-tuan dan puan-puan ada A4 paper kan? Ada. Ambil satu A4 paper, tulis nama dan sila collect stiker ni. Saya rasa you all punya tindak balas tu saya nak bagi wow, bila tu kan? Saya bagi 3 markah, so saya bagi yang biru. Bila saya rasa wow, so saya akan bagi yang besar, either orange ataupun yang merah, 5 markah. Okay, boleh? Boleh. Siapa kumpul paling banyak akan dapat hadiah, dan hadiah dia ialah saya bawa salah satu koleksi Anis Official Empire. Okay, boleh? Kita start Dah tulis nama ke? Okay, siapa yang dah pernah pergi kelas image professional? Dah pernah pergi kelas grooming? Cuba angkat tangan. Online. Ada tak online? Asma bersama yang pergi? Bukan Asma. Pernah pergi online? Alright. So yang lain tak pernah? Tak pernah ya? Alright. So kalau tak tahu ni, kita nak test kita tengok you all punya knowledge tentang image grooming, dan sila scan QR code dan hantarkan anda punya respon. Saya bagi masa 5 hingga 10 minit. Scan kat mana situ? QR. Ada lain kan? Tak boleh. Tak boleh. Kita pergi dekat. Zoom. Boleh tak? Boleh tak?
jawab. Baca dengan perlahan-lahan. Bangun. Asma kena bangun. Nampak Nama penuh ke? Ha? Nama penuh ke? Ha. Tak apa. Bila dah habis nanti, boleh check view score. Dia akan bagi skor berapa dapat per 10. Tak kisah nama biasa. For your own reference. Siapa yang nama dua? Boleh? Susah ke? Khusyuk. Boleh masuk tu kenapa dia minta saya sign in? Oh, tu apa pasal? Ini saya juga kan sign in. Ada terdekat apa tak? Boleh? Memang dia sign in dia pun. Boleh sign in. Boleh tak dia apa? Boleh masuk tak? Ya boleh. Boleh? Kat sini boleh. Boleh? Mana Asma? Tak boleh? Mungkin masuk jadi buat ni. Dia sign in tapi saya tak lepas. Masalah apa tak boleh? Sign in bagal lah. Dia sign in dulu CM ni. Google lah ya. Google lah. Dia Google aku tak sign in. Pakai line biasa. Pakai line phone boleh? Phone. Masalah. Jawab. Boleh kan? Tengok baju mana yang sesuai. Siapa dapat markah tinggi? Siapa paling tinggi markah? Saya bagi bintang. Boleh? Boleh. Ada yang nak clarify ke? Nak clarify tak faham soalan boleh tanya. Dapat result. Tak faham dia tanya. Kisi Ada mata. jenis button. Kissing mata. Kalau tak tahu tu maknanya dia memang tak pernah belajar. Tak ada boleh hantam je lah. Nanti kita akan belajar jenis button. Okay. Ada lagi 2 minit? Okay, boleh take your time. Dapat markah tinggi ke? Dah pasal kisi mata. Lagi dapat kisi. Dia single button tak ada? Single kisi cerai. Button tak ada. Kisi cerai. Berapa kisi? Dapat banyak? Mata je. Okey dah tu tinggi. Belum belajar dapat 7 okey tu. Dah siap? Belum. Okey. Tak apa, tak tahu tembak. Oh ni. Dah, jawab. Single. Okey. Hakim. Hakim. Okey tak? Kita tahu.
Ada. Ha. Oh, Patut boleh tengok. baca tengok MK orang nak sendiri baca ni. Okey, dah habis dah eh? Okey, saya bagi 1 minit. 1 minit je, Pak. 1 minit je lagi. Sampai dah, baru sampai lagi. Baca nombor apa je soalan? Benar pun. Okey. Patut tadi diam. Panjang, Frank. 30 saat. Dah kat sini dah berapa masuk? Masuk dari kelas. Tak apa, nanti masuk kemudian. Supaya dia sejuk ni. Okey. Siapa yang dah? Boleh submit? Okey, submit ya. Dah sampai dah. Siapa yang lebih daripada 7? 7 and above. Cuba angkat tangan. Weh, ramai kan? Alright. Okey, siapa dapat 8? Oh, saya bagi star. Wah, nak kena cakap dekat IR Jaya. Jangan dia tengah mesej ni. Tengah mesej. Nah, betul. Oh. Okey. Alright, Tania. Ya. Okey. Ah. Dia letak paper paper. Alright, so kita teruskan test kita bagi kali. Okey. Kita akan ke sesi ice breaking sebab ada yang kenal. Tapi kita nak tengok you all punya pandangan kawan-kawan macam mana. Sebab tak pernah minta kan pandangan daripada kawan-kawan. Apa dia? Okey. Hari ni Anis Official Empire nak cari designer baru. So kita akan buat poncho, baju yang macam ni baju yang macam ni, baju. So atas meja masing-masing sila ambil satu flip chart paper and then lipat 4 dan gunting. Okey. So contohnya seperti ini. Okey. Lipat 4. Okey. Buat macam ni. Nanti anda akan pakai. So ini adalah baju anda yang pada hari ini. Dan di depan sebelum pakai, sila lukis satu ikon menggambarkan tentang diri anda. Satu gambar yang melambangkan diri anda. So ada marker. So, ya. Seorang-seorang tu buat satu-satu. Seorang satu. Bukan pakai baju kertas tu. Ya, semua orang boleh pakai. Okey. So, okey, sila mula daripada sekarang. Faham soalan saya? Saya punya instruction. Okey. Seorang satu, lipat 4, gunting. And then lukis di depan logo diri anda. Macam dalam ni lukis diamond. Dia ikon ni dia adalah diamond. So ada maksud tersirat di sebalik diamond. Aku koyak. Aku dengan as koyak. Lipat 4. Ambil sini tak? Siapa punya ikon paling cantik, foto siapa paling cantik pun dapat bahagian ni. Lepas tu potong tengah ni. Potong tengah. Oh. Oh. Kamu koyak. Potong sini. Ini tak. Ini. Buat lagi. Dah Dah macam tahu. fit lah. Ini. Kau nak potong mana? Saya bagi masa 2 minit je buat ni. 2 minit je lukis ikon simple one. Asal tu kejap. Sakit ke koyak? Pada kau kecil. Okey, lukis dan gunting. Ataupun siapa yang gunting dulu dan lukis. Sebab nanti nak share-share gunting Pakai marker pen. Pakai marker pen baru nampak. Boleh boleh. Masih kuat je.
Okay? Gelak. Gelak. Masuk tak ni gambar ikon ni video. Gila. Ha? Mulut dia akan buat apa? Okay, so simple one. Another 1 minute. Pakai mata. Explain tentang ini. Apa? Okay, lagi 50 saat. Boleh? Apa ada design? Apa yang mana? 40 saat. Oh, fast je. Fast je. Tak boleh masuk dia. Okay, 30 saat. Kasih nama aku je ni. 30 saat. Kopi tak kopi apa? Belum. Okay, dah boleh eh? Wow, cantik. Simple one, simple mas. Tidak apa tu? Apa tu? Boleh masuk sikit. Satu. Pakai. Pakai. Okay, 20 saat. Times up. Okay, saya masukkan dalam badan. Okey. Tidak boleh apa? Boleh dah. Okey aku. Boleh. Tengok. Mau cakap sikit. Okey. Korea. Siapa baju paling cantik? Okey. As, paling mesti siapa tak? Okey, siapa baju paling cantik? Siapa? Berpoint. Paling mesti siapa tak? Berpoint. Berpoint dengan siapa baju paling cantik? Wow. Aku say, okey, kita bagi point. Bagi siapa paling cantik? Okey, 1, 2, 3. Pernah star. Belakangnya saya bagi siapa? Star. Okey. Cantik. Okey, nanti Puan Haskell, Puan Mina, nanti Anis Official Empire akan engage. Okey, kita itu saja. Okey, sila ambil marker pen. Cari 3 orang kawan. Tulis di belakang apa persepsi diorang terhadap tuan-tuan dan perempuan. One word gambarkan diri tuan-tuan dan perempuan. Kawan lain 3 orang, 3 orang. Maka tak cukup tak? Oh, sorry. Jadi seorang. Ulang balik. Sebab orang lain. Okey, boleh mula dari sekarang. One word. Okay? Tiga orang eh? Kau adik tak gerak. Yang belakang tu. Tak gerak. Keluar. Tak nak jadi. Contoh dia. Seorang satu. Jumpa juga kawan. Seorang satu. Seorang satu jawab eh? Seorang lah. Ini dah. Bukan orang sama. Oh, kecoh.
Orang. Jangan pendek baju aku cakap. Udah, itu boleh. Okay. Another one is like Okey, sila buka sekarang. Tengok kawan-kawan cakap apa? Apa feedback dari kawan-kawan? Oi, siapa suruh aku dia? Okey, saya nak minta seorang-seorang untuk datang ke depan and explain apakah ikon melambangkan diri anda dan juga feedback daripada kawan-kawan. So saya bagi 30 saat untuk setiap orang datang ke depan. Oh, wajib ke? Okey, semua. Tak payah semua Sebab nama, department mana, and then your icon tu apa melambangkan icon, and apa feedback daripada kawan-kawan. Oh, aku tu apa dia? Okey, Okey. alright. Apa tadi? Kau tadi kita. Nama, macam mana, Belakang, belakang. icon dan belakang. Oh, ya. Kau pakai seksi sebelah. Nama saya Nur Asma daripada SOC. Ikon ni semua memang saya tak senyum je. Betul lah, betul. Okey. Okey, masa ni ikut waktu senyuman. Okey, cheer dia betul. Positif betul. Banyak cakap betul. Semua betul lah. Crazy tu banyak sikit nak cakap. Apa? Crazy. Crazy tu banyak sikit lah. Crazy lah, dia macam tintong tu dia. So betul tak dia punya apa feedback daripada kawan-kawan melambangkan tak dengan yang dia kat depan tadi tu? Kecoh. So you punya, okay nampak feedback? Alright, okay. Thank you. Thank you Cikgu Rasma. Alright. So next, siapa next? Tanuk lagi lah. Aku ke? Ikut turn. Oh ikut turn. Oh, betul. Tapi aku sudah ke. Tak, semua kena tak? Kau ingat dia pasal tak? Dia kan pas. Okay. Ikon ni kat sini semua tahu. Nama saya tak tahu. Oh. Nama Sila daripada NRO. Kenal tak? Kami VP Office. Okay, ikon ni kat sini semua orang kenal. Ni seorang ni. Gelap. Gelap. Suara kuat. Dari jauh dah dengar dia gelap. Okay. Okay. So, dia punya feedback. Friendly, prihatin. Baru baca. Okay, betul tak? Feedback dia. So, sinonim gambar dia depan dengan feedback daripada kawan tu sinonim. Okay, next. Tak, tidak. Tak orang kena kopiak. Nama saya As daripada VP Office TSMP. Ikon saya cermin sebab saya suka cantik. Oh. Alright. Dan ini orang judge lah kita tahu kan. Ah. Baik hati,
Mesra. Okay, sing tak dengan macam tadi. Okay, Rasa okey tak? Lily feedback tu betul ke tak? Betul kot. Kalau orang tu dengan kita baik hati tu orang yang judge kita. So, maknanya baru tahu lah. Okay, good. Okay, next. Quality. Sebab ada yang kita tak tahu kan, persepsi orang terhadap kita. So, today kita dapat tahu. Ya, Assalamualaikum. Dah. Bagi akak kan kat LT, mungkin pada segi dekat sini kot. Akak dulu dari HR, so baru sebulan lebih masuk admin aku. So sekarang gambar benda, ini sama cantik kot. Seperti yang cantik-cantik. Putih bersih. Pandai. Tak persepsi orang. Sebab mungkin tak ramai lagi yang kita datang, tapi mungkin macam baru jumpa, mungkin baru berbilang jumpa dia. Mesra, suka senyum, pejam memang betul. Memang betul Okey, kalau tengok bunga dia betul tak? Bunga dia macam nampak pendiam, nampak dia betul okey. Alright, terima kasih. Alright. Next. Aku kat kanan, kau kat kanan. Saya Jaya. Mana ni matching ni? Saya Jaya. Jaya tak apa, jangan missus. Nama dia saya tak dengar. Dari mana? BP office. Intelligence Center. Hashtag apa? Dia jangan hashtag. Saya punya ni lah, kopi. Sebab suka minum kopi. Saya tahu. Semua cari kedai kopi. Kopi tu kopi. Okey, so feedback. Satu panas. Kenapa? Tengok cuaca. Okey. Kalau So feedback. feedback. Habis rekod rasa. Bukan, tak jadi. Okey. Feedback meriah. Apa ni? Komennya. Mesra. Fashionable ni tadi kot sebab tak dapat. Okey. So fashionable, mesra, meriah. Betul tak? Betul. Salah apa yang baru? Semua tahulah. Fashionable ni kot. Ya, tak tahu rasa diri tu fashionable. Ah. Okey. Alright, thank you. Okay, next. Itu ni. Faiza. Oh, submarine. Okey. Dalam berapa kat submarine? Setahun lebih. Sama is not person. Okey. Cuba punya. Mana bunganya tak nampak? Oh, Pen. nampak warna kuning. Itu dah depend lah. Dia Cuma cuma tak nampak je. Okey. Okey. So yang tahu dia tahu. Friendly, sopan dan baik hati. Okey, memang nampak lah kan? Betul. Friendly yang betul. Okey, thank you. Okey. Oh, ni dah mampu. Next. Hello everyone. Hello everyone. Assalamualaikum. Nama saya Azlinda binti Muhammad Yunus daripada BCM LIC. Ini adalah apa? Saya punya iPod. Apa tu? I have a big part to share with you. Okay. Feedback. Feedbacknya, apa dia tegas ni? Tegas. Tegas tak? Aku tahu sebelum ni. Friendly, ceria, comel, Okay. Alright. So next. Assalamualaikum. Saya UPJ. Surau Matahari sebab suka tengok matahari sunrise sunset. Ini belajar juga. Cuba baca. Perempuan dia ni. Friendly, sopan. Sampai. Siapa nama hati? Betul kan? Betul. Okay, next. Cikgu Nazar. Thank you very much. Mas. So, kita cepat sikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Nazar Rashid daripada CMLC juga sama dengan Kak Linda. So nama saya is a smiley
much to be in heavy mode lah sebenarnya. So kalau kita gambar so try very much to okay. So my sharing is feedback on me myself is lemah lembut cuba lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Fazila, tapi biasa diorang panggil Zila. NRO, last time kat ND, so masa NRO, TDT. So ni akun saya dalam suka kopi juga, tapi dalam usia sekarang ni rasa macam nak chill-chill je. Ni maksudnya pergi mana-mana, minum kopi, lepak, santai. Okay, so Sama lah. belakang ni apa ni? Prihatin, lembut dan caring. Tak salah, mungkin mak-mak kot je. Mak belajar Alright, thank you. Next. What's up? Salah silang. Sebab nama cantik. Saya Adib dari NRO. So ini saya punya ikon, smiley face. Maksudnya saya tak boleh stres-stres lah, kena sentiasa happy. Apa tu? Smiley, muda remaja, energetik dengan comel. Assalamualaikum, nama saya Tuti dari NRO. Ikon saya love, we need to spread the love. I tak tahulah ni, friendly ke tak, comel ni macam tak. Tegas, tegas. Bijaknya ya Allah. So betul lah tu, kawan punya persepsi. Oh ya. Okay, alright, thank you. So next. Wanina. Ikon saya sebenarnya flower, saya suka bunga. Okay. Tapi kisah sejarah sikit bunga ni sebenarnya adalah saya tanda dekat baju anak-anak waktu dia kindergarten. Sebab budak-budak kan dia tak pandai eja, walaupun dia tak nama pun dia tak reti. Macam anak saya waktu umur 3 tahun dia tak tahu nama dia Mariam. Jadi bila saya letak bunga, dia tahu itu baju dia. Sebab dia kenal bunga. Kalau letak nama, dia tak tahu. Dia tak kena eja. So bila letak bunga tu dia. So apa relate dengan Puan Ruslina? Sebab saya suka bunga tu dia macam cantik, Okay, lembut. And then budak-budak suka bunga. Okay. So macam semua orang senang. So sekarang ni dia jadi lambang keluarga. So dalam anak saya pada yang sulung sampai nombor 3, semua barang-barang dia ada flower. Beg sekolah apa semua Ada anak lelaki tak? Ada. Sebab tengok kalau lelaki letak bunga macam mana kan? Okay, so tengok feedback, persepsi kawan-kawan. Okey, satu ni tegas, tenang, kreatif, sopan, kreatif. Sampai 2. Kreatif sampai 2. Hebat lah tu. Oh, kreatif ni. Saya rasa kreatif ni bukan sebab agaknya orang tengok bunga. Sebab sebenarnya jujur, bunga ni je saya tahu. Sebab kreatif ni bunga tak nak tepat lah. Tenang dan sopan. Sopan. Tegas betul tak? Tegas tu saya boleh terima, insyaAllah. Okay, so maknanya tahulah. Alright, thank you very much Puan Ruslina. Last but not least, the jangka juga, okay? Lelaki dia smile. Kita fikir apa lah? Assalamualaikum, nama saya Faris daripada tim NRO juga. So ikon saya pilih ni smiley face. Adik tiru saya bukan saya pilih. Okay? Reason why saya pilih ikon ni sebab
saya ni tak banyak cakap sangat tapi saya suka senyum. Betul. So saya senyum je lah. Okay, so feedback. So feedback kawan-kawan saya, first sopan, kedua energetik, satu lagi bijak. Alright, so thank you very much. Okay, so apa yang kita buat tadi sebenarnya? Tahu tak apa yang kita buat tadi? Ice breaking. Sambil tu yang konten tu sebenarnya apa? First impression. Apa lagi? Assumption. Actually that is your persona. That is your personal brand. Apa yang you display dekat office lah ni. Betul tak? So apa yang orang tengok, saya tak buat first impression because you already know each other kan. Tapi saya nak tahu apa impression kawan-kawan terhadap anda yang macam mana you carry yourself dekat office. So that is your persona. Betul? So kita akan go detail lepas tu. Right? Apa dia persona kan? Okay. So kita start training. Okay. So creating a great persona for corporate image. Apa persona? Semua tanya apa persona. Okay, nak tanya dah. Apa you punya perception ataupun apa yang you rasa, tuan-tuan dan perempuan rasa ataupun pendapat mengenai tajuk kita hari ini? Image. Lagi? Penampilan. Macam mana? Penampilan. Penampilan maknanya cara berpakaian. Lagi? Appearance. Apa mengapa menyebabkan dia penting kalau kata di tempat kerja? Supaya orang senang pandang dengan sedap semata memandang. Okey. Persona tadi tu apa? Sunat. Persona kita cakap pasal personal branding. Persona itu ialah a quality of your personal brand lah. Apa yang kita cipta untuk diri kita. That is your persona. Right? Tak apa, nanti kita go detail lepas ni. Okay? So kalau kata kita tengok pada hari ni, kita semua compete dengan each other. Betul tak? Dalam dunia sekarang, company pun compete each other. Even kita sebagai staff, sebagai pekerja dalam sesuatu organisasi pun kita compete each other. Betul tak? Betul tak? Betul That's why kita kena portray professional image so that kita create our own personal brand. So tadi yang kita buat aktiviti tu melambangkan your personal brand. Walaupun kita buat dalam masa yang singkat, but that is kata your personal brand, your persona. So mungkin nanti kita akan ada assignment. You boleh fikir apa kualiti yang you rasa tak ada dalam ciptaan anda, persona anda yang rasa tak ada dalam tu yang you perlu build in yourself. Okay? Alright? So bila kita nampak professional image kan, so kita akan lebih stand out daripada others. Betul tak? So kalau kata kita kat office, bos tengok sama je semua kan, tetapi kalau kita menunjukkan professional image, kita akan lebih stand out daripada lain-lain, and of course akan memberi peluang untuk kita lebih percaya di tempat kerja. Okay? Okay, ada soalan ada? Hello everyone. Okay, ada kita tidur lagi. Okay. Okay, saya nak tanya lah hari ni, siapa boleh jawab? Hari ni objektif datang sini kenapa? Saya nak cantik. Nak cantik. Okay. Siapa lagi? Siapa nak share? Apa objektif datang hari ni? Nak cantik. Nak luput lah. Nampak? Nak lebih confident. Cara berpakaian. Kadang-kadang betul ke pakai baju macam ni hari ni kan? Betul tak? Kena ke tempat, kadang-kadang tak kena tempat, betul kan? Okay, so objektif kita hari ni ialah satu, kita nak identify apa key elements. Bila orang cakap professional image, apa elements dia? Betul tak? Bila kita dah tahu cara kita nak, kita punya styling techniques kita dah tahu. Bila dah tahu apa elemen, kita tahu styling technique. And then lepas tu bolehlah kita demonstrate key image quality untuk result. Sebab kita bila datang office, kita mesti ada objektif apa kita nak achieve. Betul tak? Katakan kita nak ada business meeting, let's say. Dalam business meeting tu kita nak dapat apa? Dia punya result, katakan kita nak ada end result. Apa dia? Contoh. Boleh tak bagi tahu? Katakan kita nak jumpa bos, arahkan kita pergi jumpa Mr. A. So apa end result yang kita nak? Kita nak berjaya lah kan dalam dia punya
perbincangan. And of course, masa tu kita perlu menunjukkan image yang profesional, betul tak? Yes. Betul first impression, and then cara dia tengok kita tu macam mana, dia akan buat judgement. Betul Alright. So hari ni kita ada 4 modul yang kita akan cover. Satu ialah unveiling professionalism, yang mana saya akan terangkan sedikit sebanyak mengenai introduction lah. Kenapa kita portray a professional image tu penting di tempat kerja. And yang kedua pula, it's not only how kita portray ataupun cara pemakaian, but kita kena tengok juga grooming, personal grooming. That also important di tempat kerja untuk menambahkan keyakinan kita lagi. Okay, nanti kita akan go through. And modul 3, coding dress code. Kita akan belajar apakah jenis-jenis dress code yang ada. Dan yang keempat, macam mana cara pemakaian untuk kejayaan. Dressing for success. Alright, boleh? Okay. So hari ni kita akan kita punya course ni more on interactive communication lah. Ada two-way communication. Anda boleh bertanya dan saya akan buat sharing knowledge. Of course, it will be full of activities, assignment, and also case studies. Okay, ready for it? Yeah. Alright, let's go. Hello everyone. Okay, masih kuat lagi. Alright, so kita go through yang pertama, modul yang pertama, unveiling professionalism. Okay, bila kita sebut pasal professionalism, sepatutnya dia, orang kata, kalau kita tengok lain industri, lain cara dia punya image. Betul tak? Betul Boleh bagi contoh tak apa perbezaan? Perbezaan katakan professional by industry. Okay, saya bagi contoh lah. Let's say, kalau kita tengok lawyer, professional kan? Diorang semua professional, betul tak? So cara pemakaian dia very high protocol, very dalam keadaan suasana yang control situation, control business settings kan. So dia tak ada pakai macam kita, ada hari casual, ada hari no tie, tak ada. Dia of course all the time bila dia bekerja memang hitam putih dan dia punya ada jacket dia tertentu kan. So of course dia kena comply to dia punya image. That is their standard. Betul tak? Kalau kita tengok dalam food, F&B services ataupun hotel lain, betul tak? Dia orang selalu pakai apa? Casual, selalu pakai uniform kan? Betul tak? So kalau kita pergi dekat kafe-kafe ataupun dekat hotel-hotel, dia orang ni akan diberi uniform. Kenapa diberi uniform? To standardize. They have already identified apa dia punya brand quality ataupun brand statement yang dia nak display kepada customer. So dia standardizekan kita orang pakaian. So at least semua standardize. Tak adalah orang hari ni pakai tak okey, esok pakai okey. Betul Dan kalau kita tengok dekat industri creative, artis let's say, dia orang lagi lain kan, lagi loose sikit dia punya image. Betul tak? Bukan dia orang tak professional, maknanya dia professional in their industry. That is their way. Let's say kalau kita tengok Aina Abdul, nampak kan? Very the best okay, lain kan kalau tengok Casey Pizza. So dia orang ada cara-cara tersendiri yang mana kita kata mungkin tak sesuai di tempat kerja macam kita, tetapi dalam industri dia okay. So bila kita sebut professional image, professional tu sepatutnya kita skillful dalam area kita sendiri. And of course image kita kena sync dengan professional ataupun industri yang kita involve. Okay, boleh? Alright. So dalam this module kita akan go through understanding professional image, apa itu professional image. Dan lepas tu kita akan go through apa makna image. Macam tadi saya cakap pemakaian kan. So kita tengok apa dia image. And then yang ketiga, observing the power of first impression. Betapa pentingnya first impression. Sebelum kita belajar cara pemakaian, tapi kita tahu dulu first impression tu macam mana. And seterusnya lah, macam mana kita nak embrace your brand persona. Macam tadi dah ada kan persona. Itu persona you. So macam mana kita nak embrace brand persona kita to make sure dia align dengan organisation punya persona. Macam PM sekarang your statement, brand statement apa? I nampak your next is now. Your next is now Okay. So maknanya macam
anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, tidaklah melambang kalau pergi dekat luar, jumpa kawan-kawan, and dia akan tengok, oh, PM. So your next is now. Betul ke? Kita melambangkan ataupun kita portray that quality of brand. Okay? Okay. So, understanding professional image. Apa dia personal brand? So, tadi saya dah cerita sikit kan, personal brand tu apa? Tahu tak personal brand? Siapa boleh jawab, saya bagi muka? Macam mana? Diri kita, diri kita. Image. Yang kita terampilkan diri kita. Betul. Boleh, saya bagi 3 langkah. Membawakan diri. Pembawakan diri. Pembawakan diri, okey. Boleh, saya bagi 3 langkah juga. Apa? Personal brand. Personal brand. Okey, personal brand tu melambangkan apa yang kita portray to the world. What we portray to the world and also to the workplace. Tak kira lah di mana-mana kita berada, mengenai diri kita, kualiti diri kita, apa skill kita yang kita nak portray. Macam tadi nampak kan Puan Tuti, dia very apa, nampak ada technical, IT technical kan. So kita kena sinonimkan that brand dengan diri kita and cara appearance kita. So that nak korang nampak. That is personal brand. Ya. Cara kita portray diri kita to the world, including quality, cara pemakaian, cara kita carry ourselves. That is personal brand, right? Bila kita cakap company's brand tu apa? Apa dia bentuk brand? Okay, apa company kita nak? Professional. Okay, company's brand ialah semuanya termasuk employee. Betul tak? Company termasuk employee, termasuklah apa produk yang disediakan, produk yang di-offer, and then termasuklah quality, mission, vision, statement, semua itu melambangkan kita punya company's brand. Right? So kalau AirAsia, dia punya brand statement dia apa? So apa yang tuan-tuan dan puan nampak kalau dalam dunia apa ni business kan? Apa company yang nampak dia punya brand statement dia very strong? Boleh bagi contoh? Cut course. Yang tu operasi punya activity. CEO semalam. Oh, baiklah. Okey, dengan Tuan Amal. Alright. Tak dapat jawab. Apa? Contoh brand yang nampak strong. Unified. Nampak strong? Unified broadband. Unified broadband. Okey, boleh? Saya bagi langkah. Okey. Dua, Zana punya waktu ni. Alright. Macam mana kita nak linkkan image and trust? Image dengan trust. Of course bila kita katakan saya tadi, kata saya masuk, saya datang pakai baju kelawar je. What do you feel? Betul ke ya tu di image ni? Betul kan? Percaya tak percaya? I don't know the image. Betul kan? So, apa yang kita pamerkan sebenarnya akan melambangkan, memberi keyakinan kepada orang lain yang memandang kita. Betul tak? So, kita macam sekarang kalau kita bisnes, kita akan berurusan dengan orang yang kita lebih percaya. Betul? Sebab kita compete with each other. Of course, kita akan pilih orang yang lebih kita percaya. Betul kan? So, itu sebabnya professional image ini sangat penting. Ya, apa Puan Rusna? Banyak kaitan dengan BMW. MLM dengan BMW. Apa? Orang yang buat MLM kan dia selalu show Mercedes-Benz, Yes. BMW. Betul. Sama scammer pun macam tu lah. Scammer pun tunjuk macam tu kan. So kita nak percaya, sekarang ni banyak scammer kan. So itu yang kita perlu berhati-hati sekarang Alright. Okay, so sekarang ni kita perlu audit lah image kita dengan company's brand. Personal brand kita dengan company's brand. So bila kita mewakili company, macam mana cara membawakan diri kita di khalayak ramai. Ya, right? And then kita kena build image that speaks organisation brand.
So kena sing lah, sejuk ke? Saya bawa aircon. The one. So kena sing betul So kalau dalam TM your next is now. So apa yang tuan-tuan dan puan rasa perlu ada pada diri kita? Mana juga ada kan. Macam mana? Your next now. Your next is now. Yang kita maju Kena laju lah. Laju kan? Apa yang kita buat semua kena laju. Your next is now. Jangan fikir belakang. Jangan fikir panjang-panjang. Dia yang akan Okay? Alright. So, bila kita align the personal brand and also organisation brand align, so akan dapat brand consistency. Okay? Kalau tak, dia tak jaya. Okay, apa image? Kalau you tahu apa itu image? Penampilan, okey lagi. Siapa yang cakapkan itu? Cik Mat, Puan Mas. Okey, penampilan lagi. Selain daripada penampilan apa? Keterampilan, your competency. Pemakaian penampilan dengan keterampilan lagi. Karisma ya. Apa? Credibility. Boleh lah. Credibility, okey? Okey? Apa lagi? Tak nak ke stiker? Okey, kita tengok banyak stiker ni. Okey. Dia image ni as easy as ABC. Nak ingat ni senang je ABC. A is appearance, apa yang kita display, apa yang kita demonstrate, apa yang kita tunjuk. That is your appearance. Tapi behavior. Saya bagi bintang. Oh, baru satu kan? So, bukan hanya penampilan yang kita tunjuk, tapi cara kita membawa diri. Betul kan? Cara kita jalan, cara kita macam bercakap lah. Okay. Cara bercakap ialah communication. Macam mana kita communicate dengan others. So, semua ni partner, dia combine jadi image kita keseluruhan. Sebab kalau pakaian saja bila buka mulut longkang tak boleh juga. Betul? So kalau kita tengok baru ni yang heboh pasal apa? Makcik. Makcik pun je. Itu dia punya pemilihan konten brand yang salah lah. Dia cara pilih konten yang salah. So dia dah terlajak perahu, dah tak boleh nak mundur kan. So dia kena terima lah. Okay? So, that's another one dalam dunia digital. Macam yang tadi Makcik Kemboja tu. Okay, of course kita kena make sure that digital appearance kita kena make sure selari dengan image yang kita nak tunjuk. Okay? Sebab sekarang ni kalau kita kata kita bukan hanya secara fizikal tetapi secara online, any digital platform matters. Okay, so first impression, dia selalu sebut first impression. Kita tengok US dah buat research in 1971, dah lama tau. So dia tengok first impression untuk seseorang dibuat berdasarkan kepada tengok 55% daripada appearance, the look. Okay, 38% daripada the walk, the way you carry yourself. And 7% the top. So all this will give the first impression. So it's very important kalau kita nak jumpa orang itu, kita nak buat penampilan for the first time, it's very important for us to create a very impactful first impression. Ada juga orang cakap 7-11. Within 7 seconds, orang akan buat 11 assumption. Ada juga. So daripada first impression, oh dia ni macam ni, dia ni macam ni. So that is very important. Okay? So, every time kalau kita tengok, kita buat appearance, orang akan buat judgement. Dari first time orang akan buat judgement. Okay? And then, of course, cara macam mana kita portray diri kita akan menunjukkan
credibility, akan memberi credibility kepada others yang memandang kita. Right? And of course, kita kena belajar macam mana nak create a lasting effect lah, based on our appearance tadi, and also yang lain A, B, C tadi. So kena memberi lasting effect. Okay, so macam mana cara kita nak embrace your persona? Okay, boosting personal confidence. Agak-agak macam mana? Contoh, ada tak contoh? Lebih yakin je. Terlebih yakin? Terlebih yakin, okey. Jangan overconfident yang memudaratkan lah. Contohnya apa? Let's say lah kata, siapa nama tadi? Adib. Kadif. Hadif dah kahwin ke belum? Belum. Okey, tak apa saya tanya soalan sensitif kan, tapi muda mesti tak. Okey, pernah pergi dating tak? Pernah. Okey, nak tanya orang muda. Okay, first time kata nak jumpa your girlfriend, kata buat appointment, you suka this girl, and then dapat nak buat first date kan? So apa yang you buat? First thing yang you rasa you nak buat? Preparation. Bersih rambut. Gunting rambut. Okay, kenapa nak gunting rambut? Nampak kemas. Lain-lain sebab dia orang pernah, nanti saya tanya dia orang. Lagi apa lagi? Baju ke? Baju, dah tengoklah baju apa. Formal lah. Oh, formal jumpa kan? Okay. Kenapa buat macam tu? Itu jaga dia punya first impression lah. Alright, so berjaya? Dia Alhamdulillah. Okay, so kita tunjukkan apa? Bila kita pakai cantik, dia akan boost kita punya confidence kan? Betul tak? Kalau kita pergi coffee, pernah tak jadi? Kita tersilap pakai baju. Rasa macam alah, butang tercabut ke, atau baju tak tercabut, tak match ke. Rasa nak menguruk bawah meja tu tak? Nak balik. Sampai macam tu, betul tak? So, bila kita pakai cantik, sebenarnya bukan untuk diri orang lain tau. Sebenarnya kita rasa untuk boost kita punya confidence. Besides, of course, you nak portray professional image, but dia bagi impact pada diri sendiri. Betul? Alright. Sorry. Okay, macam mana kita nak determine personal branding? Kita sebut professional image. Tiap orang kena ada persona sendiri. Macam mana nak orang kata determine personal branding? Contoh lah kita ambil Aina Abdul. Saya suka ambil Aina Abdul sebab dia pergi dinner naik lori. Wah, kan? Sebab dia macam baru lah, dia memang concern about baju Okay, dia Aina Abdul ni kalau kita tengok, masa dia mula-mula nak involve dalam industri, nak masuk, nak penetrate the market, she knows that she have a good voice, tapi she doesn't have a good package lah kalau compare dengan yang lain-lain, Liza, Era Fazira, semua kan tak boleh lawan kan. So, dia buat kelainan dan dia pilih personal branding yang lain daripada orang lain, betul tak? Apa pemilihan dia? T-shirt yang pelik kan, clear. So, pakaian yang macam very macam menarik perhatian, outstanding pada ada. Itu dia punya personal branding. So, kita pun kena pilih lah. Kita bila di tempat kerja, so apa personal brand yang kita nak tunjukkan? Okay? Alright. And then realizing career advancement. Ni pun kita cakap tadi, kalau kita tunjuk professional image, of course, katakan bos nak pilih nak pilih quantity dengan Cik Hadif, kata dua orang ni dapat markah yang sama. Tapi seorang pakai baju, cara appearance, cara image dia nampak very good, yang seorang tu agak kurang. So of course bos akan nampak yang lebih professional. Kenapa? What is the reason behind? Dia bawa image, dia bawa image shampoo, dia bawa image bos. Company. Okay. Kalau katalah kita pergi interview, kita belum ada kerja lagi. Daripada interview, cara pemakaian kita, cara pemilihan dibuat. Kenapa? Berdasarkan kepada apa? Sebab dia tak tahu lagi skill kita. Penampilan. Is the effort.
the effort untuk nampak look good, ya. So maknanya kalau kata macam contoh orang yang baru pergi interview, bos decide dia punya penampilan, effort dia bangun pagi nak pilih baju mana, dia nak make sure baju dia kemas, nampak profesional, itu effort. So, kalau kata orang yang buat tak tahu, tak kisah, main sauk je kan, so nampak dia punya perangai pun macam tu, attitude pun macam tu. So that is how people will judge kita. Okay? So and of course kita kan, bila kita ada menunjukkan image yang baik, dia akan expand networking. Ya, orang akan lebih suka berurusan dengan orang yang nampak profesional. Ya. Ada pepatah cakap tu just book by his cover. Betul, don't judge the book by its cover kan. Selalu orang cakap kan, orang kata jangan cakap macam tu. Tetapi memang common, orang memang kebiasaan akan judge the book by its cover. That is common, we cannot kata tak boleh. But based on research tadi kita dah nampak dah, based from the cover dia dah judge. So that is common to normal people. Right? Cuma bila that phrase tu kata janganlah judge the book, because ramai orang judge the book by its cover. So kita pun kena lah sebenarnya, bila kita tahu first impression is very important, so kita kena ambil perhatian tentang penampilan. Okay? So okay, kita pergi ke Q&A session sekejap. Siapa jawab saya dulu ya? So apa beza personal branding and company's brand? Personal branding dia mewakili diri sendiri, and then company branding dia mewakili untuk keseluruhan company, pekerja, produk. Okay. Mewakili diri tu apa? Oh, good. betul lah. Individual lah, Individual. kita sendiri. Alright. Okay. So yang kedua, list down the 3 main components of image. Ya, Puan Nazar. So A is appearance, B is behavior, C communication. So apa dia? so appearance tu macam mana kita bawa diri kita lah, macam mana orang nampak diri kita secara luaran. Jadi secara personal lah, dia combination dari C, and behavior is tindakan lah. Good. Great. Alright. Okay, nombor 3. Cepat, siapa nak jawab? Among visual, walk and talk, which has the most significant impact? Visual. Siapa jawab tadi? Bagi tadi dia. Jangan menyerahkan lah. Okay, why? Why? Jangan. Kena encourage. Kenapa? Why? Visually, benda yang kita nampak first, kita akan tengok kalau ikut dalam graf tadi 57% daripada kajian tu kita nampak ada visual. So memang itu yang kita nampak dulu, and then baru kita nampak macam mana dia, how dia bawa diri dia, and then the last one is how cara dia bercakap, cara dia communicate. Alright, great. Thank you for listening. Hello everyone. Yes, man. Okay, kesimpulannya apa? Kesimpulan. Janganlah diam. Okay. Kesimpulannya apa? This professional image will lead to trust. Betul tak? Betul. Sangat penting untuk kita menunjukkan image yang profesional. Kalau kita dalam keadaan yang tidak profesional, dia melambangkan diri kita tidak profesional, and others tak percaya, tak trust dengan kita, and how they treat us pun different. Betul So secara kesimpulan saya nak tunjuk sedikit sedutan daripada Pretty Woman. Siapa pernah tengok cerita Pretty Woman? Saya. Wah, saya tunjuk ni. Kau dah tahu? Saya tengok Tapi tadi saya try macam kat boleh. Saya kena keluar dari sini pun sekejap sebab tak boleh yang tadi. Apa? Tapi dia tak nampak lagi tak hijau ni. Macam mana? Siapa tahu putih? I nak keluar, nak tunjuk yang Kali kau cakap dia nama lain, tak semua yang Tak nak gitu kan?
Okay? Cara ni Ryan. Okay, cara dia pakai dia orang layan dia buruk kan? Dia rasa dia tak ada duit. Sekarang tak macam tu. So lepas ni ngadu dengan apa ni? Siapa nama dia kan? Robert. Dia tak ada nama dia kan? Pucuk dia kan? So nanti buka tampilan dia, nampak elegan. Seperti balik kan? Okey, so apa yang dimaksudkan dengan cerita ni tadi? Jangan pakai selipik masuk. Macam mana? First impression. First impression. Penting kan? So kalau tengok tadi Julia Roberts ni dia berlaku sebagai bikin. Dia sebenarnya adalah seorang hooker lah So bila dia pergi, lelaki ni bagi duit dekat dia pergi shopping kan. Dia nak something conservative sebab nak pergi dinner. So bila dia pergi kedai-kedai yang branded tadi, dia orang tak percaya dia. Betul kan? So dia layan dia dengan tidak baik lah because based on dia punya appearance. Tapi bila dia ubah penampilan nampak wanita elegan, and di situ dia diberi layanan yang lain. So nampaklah kita pun kalau macam tu sama juga. Betul kan? So ini adalah buku yang saya buat rujukan untuk kita punya pembelajaran hari ini, Professional Image by Thomas Learning, Buff and Polish, and the first 5 minutes impression. Okay? So assignment kita ialah to complete the assignment. Dalam tu ada saya bagi handbook. Please refer page 4. Ada personal branding tadi kan? So boleh tengok dalam situ. So